وأعوذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mulakan kuliah maghrib kita dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mulakan Tuan Nazir, Tuan Imam. Malam ni baru dapat jumpa Tuan Nazir. Selalu tak jumpa berbulan juga lah kan. Alhamdulillah. Mulakan Tuan Imam, Ustaz Nalai Jawatan Kuasa, Ustazah, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur Alhamdulillah dapat kita jumpa malam ni. Syukur pada Allah kerana Allah masih lagi pilih kita dalam datangnya sembahyang berjemaah di masjid, surau, di tempat mana yang disukai oleh Allah SWT dan Rasulnya, itu di masjid atau di surau secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah akan sentiasa pilih kita dalam perkara-perkara kebaikan seperti ini hinggalah akhir hayat kita, kerana kita ini menjadi pilihan Allah. Alhamdulillah kan, dalam banyak-banyak orang kita dipilih. Jadi kita minta Allah pilih kita sampailah kita mati besok. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur Alhamdulillah masih lagi ada umur kita dapat kita bertemu. Kita masih lagi menggunakan kitab himpunan amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak, dan juga amalan-amalan penghapus dosa. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-37 kan? Dalam tak diam tak diam, hari ni dah 20 hari kita masuk tahun Masihi kan? Dah 20 hari tahun baru dah kan. Ada orang yang dia tak selesai lagi azam dia tahun lepas kan? Tak lepas lagi. Jadi dia menyambunglah azam dia pada azam dia tu untuk tahun ini pula kan. Ada orang dah selesai dah tahun azam tahun lepas, tak selesai lagi, makna dia tak tahu apa nak diazamkan tahun ni kan. Dia tengah fikir-fikir dah 20 hari dah. Inilah cepat masanya berlalu. Ada orang tanya, Ustaz, boleh ke sambut tahun baru kan? Saya cakap senang je. Tekan tahun baru Masihi ke, tahun baru Hijrah ke, dua-dua ni adalah satu bentuk penentuan tarikh je tuan-tuan kan. Apa yang kita boleh ambil itipatinya ialah tahun Masihi ke, tahun baru Hijrah ke, menunjukkan bahawa bertambahnya umur kita dan tinggal sikitlah lagi baki yang ada. Cuma kita tak tahu baki kita berapa banyak ni, itu je kan. Kita kalau dah umur-umur macam ni rasa tak adalah pergi, kata orang ni 9 tu mengelintin nak main mengapi ke mercun ke malam tahun baru tu kan, tak ada lagi dah kan. Jadi kita dah zaman tu dah ada tengok-tengok, kita dah cakap minum-minum sama lepas sembahyang isyak kat masjid, minum sama-sama kedai mamak ke sekarang ni orang dah boikot kedai mamak kan, ataupun minum kat masjid macam tu, itu tak apalah, tak ada masalah. Ada yang buat apa ni, Yasin ke, apa nama ni, tahlil ke kan, doa selamat ke, tak ada masalah. Yang tu tak ada apa kan. Sebab tahun baru Hijrah tu pun masa zaman Nabi tak ada orang sambut pun. Dia ditentukan tahun Hijrah tu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita ni je yang ada tahun Ma'al Hijrah, menyambut tahun baru Hijrah. Sedangkan zaman Nabi itu tak ada kan. Kalau orang-orang yang keras pendirian ni, dia kata ini bid'ah semua ni kan. Tapi sebagai satu tahun, makna dia alternatif kepada sambutan Masihi yang sering dikaitkan dengan agama Kristian, maka dikatakanlah adalah yang Islam punya, versi Islam punya. Jadi tak apalah, dua-dua tu yang saya masukkan. Dua-dua tu adalah penentuan kepada bertambahnya tahun, tarikh saja kan, tarikh kita tu. Dan kalau kita umur, kalau nak ikut perhitungan umur kita, kalau kita lahir tu tahun Hijrah kita kira dengan tahun Masihi, sebenarnya tahun Hijrah tu lebih pendek sikit lagi, beberapa hari. Jadi kalau ditotalkan tu, mungkin kita ni kalau tahun Masihinya umur kita
katalah 50. Sebenarnya kalau tahun hijrah dia mungkin dah telah sampai 54 atau 55 tahun. Jadi jangan kita berasa selesa. Itu je maksud dia, kan? Katalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umur umat aku ini lebih kurang dalam 63 tahun umur dia, umur Nabi, lebih sikit atau kurang sikit. Kalau kita dah sampai kat situ, dekat situ, maka berhati-hatilah, ataupun sebenarnya sebelum tu lagi kita dah bersedia. Makna dia ada tinggal sikit dia lagi baki kita ni. Jadi sebenarnya kalau ada orang sebut sambutan tahun baru, sambutan hari lahir ke, kita patutnya rasa sedih, kita muhasabah diri. Cukup tak siapan aku? Bukan sibuk mana kek, mana hadiah, mana apa kan. Yang tu yang kadang-kadang membezakan kita dengan orang yang bersedia itu. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah SWT, termasuk hadis yang ke-37, iaitu berkenaan sedekah secara langsung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud mana-mana muslim yang menanam tanaman atau bercucuk tanam lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, pasti dengan itu dia akan mendapat pahala sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2320. Itu hadis sahih. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, tengok Allah SWT kata Nabi SAW, dia memasukkan orang yang hasil dia tanam pokok biasa pokok buah-buahan lah, ataupun pokok-pokok sayur ke apa ke, tanaman apa-apa tanaman, kemudian tiba-tiba dimakan oleh burung, kan? Burung ke tupai ke apalah binatang-binatang ni, monyet ke beruk ke, kan? Ataupun orang, ataupun binatang-binatang yang lainnya, maka itu yang dimakan itu adalah dikira sebagai sedekah bagi dia. Sebab itu tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok orang tua dulu, kalau dia tanam pokok, kan, kadang-kadang umur dah, atuk-atuk kita tu dah umur dah berapa lah, kan, umur 60, 70. Kalau ikutkan dulu mana ada tut yang cepat berbuah ni, 3 tahun 4 tahun dah berbuah, kan? Tak ada. Ni macam pokok durian 10 tahun baru berbuah, kan? Jadi tunggu siapa atuk tanamnya untuk siapa ni, tak apa, dia nak cucu boleh makan, kalau ada binatang-binatang makan pun dapat kat pahala tu, kan? Tengok beza dia tahu tu bahawa apa sahaja yang diusahakan itu, walaupun dia tak dapat manfaatnya, tapi dia akan manfaatnya itu dapat melalui sedekah. Iaitu bila mana hasil daripada tanaman itu ataupun tanaman itu sendiri dimakan oleh binatang-binatang ataupun dimakan oleh orang, kan, dia akan dapat pahala sedekah. Jadi ada persoalan dia, Ustaz, kalaulah saya tanam pokok rambutan, kan, berbuah pokok tu, jadi datanglah orang, kan, belum sempat kita nak turunkan buah tu nak jual, malam-malam datang dia kemas buah tu, setengah pokok habis, Ustaz. Mana rendah tu habis semua, dicangkuk, kan, kerat, ya. Tiba-tiba pagi esok dah ada orang, tiba-tiba tak siapa-siapa dah ada jual rambutan tepi jalan, kan, terdekat dengan kampung kita. Kita pun tak kenal dia, tiba nak kata buah rambutan tu buah rambutan kita, tak boleh, kan? Tak ada tulis rambutan tu ada tulis ini kebun siapa, tak ada, sama je rambutan dia. Jadi apa yang kita rasa, kan? Kalau kita redha, dapatlah pahala sedekah. Kalau kita tak redha, mungkinlah kita akan diberi balasan setelah Allah hukum orang yang ambil tu dia berdosa lah sebab dia mencuri. Tapi kita, kalau kita redha, kita dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita nak nuntut, besok nuntut ke akhirat. Kalau kita dapat buktikan barang tu barang kita, bolehlah kita menuntut pada dia. Jadi apa yang paling baik sekali, kita redha je lah. Mudah-mudahan Allah SWT akan bagi ganti yang lebih baik ni. Tapi bila dia dah ambil itu, kita ambil lah tindakan pencegahan lepas tu, kan. Sekali redha lah, kan. 2 kali parang juga sudah, kan. Kan. Baguslah tuan-tuan kebun ni, aku ambil setengah pokok habis, kan. Elok je untuk dia tak apa, kan. Nak datang sekali, rupanya kawan tu duduk atas pokok tu dah, bawa parang. Oh, kau punya kerja, kan. Jadi tuan mulakan Allah Subhanahu wa taala,
Di situlah dia punya nilai sedekah tuan. Jadi kita jangan rasa apa nama ni, rasa tekilan kalau pokok-pokok tanaman kita tu kita tak rasa hasil dia sebab dia ambil dia orang ataupun dimakan oleh binatang kan. Ada satu kisah kawan saya depan rumah dia kat taman ni, depan rumah dia ada dia tanam pokok daun kari pulih tu, kari pulih, daun kari tu kan, kecil-kecil tu. Jadi adalah satu orang kan, orang Islam lah kan, satu hari dia datang ketuk pagar tu, ni saya boleh ambil ke sikit ini daun kari ni kan, saya boleh ambil sikit kah, dia tanya kan. Saya tak nak sebut bangsa dia, tapi saya faham lah kalau ayat dia tu kan. Ini daun boleh ambil kah? Saya mau sikit, kata dia kan. Kawan tu ingat, inilah kita kalau minta dengan orang, minta daun kari seranting tu lah kecil tu kan, nak masuk dalam buat masak-masak tu kan. Kawan tu, okey tak apa, ambil lah kan. Dia pun masuk dalam. Bila dia pokok tak adalah besar sangat, adalah tinggi-tinggi kita tu je lah kan, dekat pagar. Bila dia keluar balik, betul sikit je yang tinggal. Sikit je yang tinggal, bukannya dia ambil sikit tu dah, rupanya sikit je yang tinggal. La ilaha illallah, bukan main marah dia. Lepas tu itulah dia, makna dia lain kali kalau ada orang minta dia langsung tak nak dia bagi, dia tengok orang pula kan. Kalau sebelah rumah mungkin dia bagilah, tapi yang lain dia tak bagilah. Itulah dia pula. Tapi kalau dia redha, tak apalah, nak buat macam mana, takkan nak dirambat orang tu ambil balik daun tu, nak buat apa, dah benda tu dah habis di situ. Jadi kalau dia redha, dapatlah dia pahala. Jadi orang tua-tua dulu benda-benda bab makan ni biasanya dia akan tak apalah, biarlah kan, terima kasih lah, kenapa kan, tak apalah, ambil lah kalau lapar ke apa kan, ambil lah kan. Kalau orang yang ada kebun lagi susah tuan. Bayangkanlah dia ada dusun, habis ditebuk, ditupai, ataupun datang beruk satu kumpulan, satu family dia datang, habis satu kebun tu, satu dusun tu dia dihancurkan dia. Jadi maknanya macam mana nak buat tu? Kadang nak ditembak, ada orang sampai hati ditembak, tapi dia bukan tembak ke itulah, ke beruk tu, dia nembak nakut-nakut beruk tu, jadi beruk tu lari. Ada yang lebih sadis lagi, dia bagi yang belacan, puas beruk tu menggaru, sudahnya berdarah mati beruk tu. Yang kesian tu kan, bukan apa, kadang-kadang beruk ni ada anak-anak kecil dia tu, gantung-gantung dengan mak dia kan, curi-curi tak, makan kat buah tu, habis dia tebuk buah tu. Jadi kita tengok anak dia tu, kita rasa lah tak sampai hati pula rasa dia kan, tapi habislah satu kebun. Jadi makna dia tuan-tuan, di situlah ada nilai tuan-tuan. Kalau kita berlapang dada, maka di situlah ada pahala yang sangat besar, yang kita tak tahu nilai ni macam mana yang Allah akan bagi pada kita kan. Sebab benda tu berlaku oleh kerana binatang kan. Ada macam orang tanam pokok sirih. Pokok sirih kan, pokok sirih orang Melayu ni dulu banyak orang tanam pokok sirih, sekarang ni susah nak pergi pokok sirih. Orang semua sekarang ni bila nak buat hantaran, hantar apa tu, mana pokok yang pergi ambil lah? Pokok kedai India. Pergi kedai India lah kan. Dia kalau siapa yang biasa apa ni sirih ni, dia ada sirih Melayu, dia ada sirih India. Kalau kita pergi kat kedai India tu, dapatlah kita sirih India. Kalau kita nak pergi berubat kan, ada kadang-kadang orang perubatan lama ni kan, kita minta sirih bertemu urat kan, mana dah betul tu sirih apa tu, sirih Melayu kan, tapi susah nak cari kan, sebab orang Melayu tak tanam lah. Bayanglah kita ada pokok sirih kan, terlepas kambing orang, nak tahu kambing suka makan daun sirih ni, habis sepokok dia makan kan. Macam mana nak buat kan? Takkan nak ambil tangkap kambing tu, sembelih pula kambing tu kan. Habis sepokok, macam mana buat? Redha je lah kan. Paling pun kalau kita tak sabar nak pergi jumpa tuan kambing tu, habis kau kambing ni makan aku punya pokok sirih aku dah. Ni macam mana cerita ni? Biasanya tuan itu pun kadang yalah nak bagi kita rugi, ada juga yang bagi kan. Ada tu alah halal je lah kambing kan. Itulah sudah tuan. Sebab itu orang bela ternakan, dia punya ada dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak perasan. Salah satunya dosa membiarkan dia berdosa tuan. Kalau orang yang punya ternakan, dia biarkan ternakan tu jalan mengerta-rata, dimakannya hak-hak orang lain, maka berdosa di situ tuan. Sebab tu kalau ada bela ternakan, tamu kambing kan, lembu kena letakkan satu tempat supaya dia tak mengacau orang lain. Habis pokok bunga orang dimakannya,
pokok sirih orang ni makannya kan. Kalau rumput dia tak apalah, rumput bersih rumah orang tu sebab rumput dah kena makan, itu tak apalah. Tapi biasanya kalau lembu pula bila dia makan rumput, dia akan tinggalkan sisanya kat situ kan. Jadi marah pula orang, betul lah rumput habis, tapi ada pula perangkap sama di sana dan sini kan, habis pula orang. Jadi tuan-tuan mulakan Allah SWT, niat tu sedekah. Bila berlaku ini, mana dia pokok yang kita tanam tu dimakan hasilnya, sama ada daun ke ranting ke apa, semua tu adalah sedekah, dengan syarat kita redha lah. Tapi pahala sedekah kita akan dapat, insya-Allah. Dan pahalanya itu tak tahu besar mana. Sedekah saja disebut di situ, tapi dia tak tahu nilai sedekah tu berapa, tidak diberitahu. Boleh jadi Allah SWT redha dengan kita punya keredaan itu, maka Allah bagi sebesar-besar sedekah, dan rupa-rupanya selama hidup kita, itulah satu amalan yang Allah betul-betul terima kita punya amalan. Asbab kita redha dimakan oleh binatang atau orang akan bawa hasil tanaman kita itu, maka sebab itu saja menyebabkan dia masuk syurga. Kan ada kisah dia kan, bagaimana orang tu, satu orang perempuan, dia ni kerja hidup dia dengan melacur kan. Kemudian satu hari dia rasa ingin nak taubat, maka dia mana orang melacur ni berdosa besar kan. Jadi satu hari dia nak bertaubat, dia nampak anjing tengah kial dekat dalam telaga, tepi telaga nak minum air, tak ada siapa nak ambil. Dia pakai kasut, dia bagi air tu dekat anjing tu. Asbab itu saja tuan-tuan, dia nak bertaubat tadi, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan dia paling ikhlas, terima. Tuan-tuan mulakan Allah SWT, kita tak tahu. Sebab tu kita jangan pandang rendah kita punya amalan. Kita tak tahu amalan yang mana Allah betul-betul terima, amalan mana yang nilai itu. Sebab tu nilai ikhlas ni, dia value added kepada kita punya sebuah perbuatan dan ibadah kita tu. Dia menggandakan kita, nilai amalan kita tu berjuta-juta kali, unlimited. Hanya Allah je yang tahu. Sebab tu ikhlas tu sangat susah dapat. Orang tu pakai, orang yang bagi dari itu akan dapat pahala. Tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita muhasabah diri kita. Termasuk berapa banyak baju kita ada kat rumah yang kita dah lama tak pakai. Sebenarnya tu baju tu dia tak masuk dalam rotation kita punya pakai baju kan. Hanya mungkin pakai sekali setahun masa raya, ataupun setakat sekali 2 tahun kan. 2 tahun sekali, 2 kali setahun pakai, itu masa raya ataupun masa ada keraian-keraian baru kita pakai. Ataupun kita tak pakai dah berapa tahun, kita tak pakai dah. Sebab apa? Sedekah ni banyak tempat ada masjid-masjid buat macam ni, bagus juga, bagi letak situ. Tapi kita nak sedekah kat orang, baju yang elok lah. Janganlah bagi seluar dah kangkang tu dah rompong dah kata orang tu kan. Itu jangan bagi yang tu. Ataupun baju berlubang dah apa kan. Baju pakaian dalam janganlah bagi. Sependa dah berlubang tu bagi orang tu pun, kita pun tak nak larat pakai, bagi orang tak boleh. Ataupun singlet macam singlet Piramli tu kan, kuyak sini ada, tak boleh lah kan. Kita bagi benda yang orang boleh pakai. Bila mana orang lain boleh pakai tu dan dia pakai, kita akan dapat pahala sedekah. Tuan-tuan mulakan Allah SWT, ada setengah tempat pula dia macam masjid Allah salah maka ceras, salah satu masjid tu dia JK muslimat dia sangat aktif. Antaranya ialah dia mengumpul baju-baju tu, orang bagi free je lah. Basuh baju tu, kemudian dia gosok elok, lepas tu dia gantung, dia letak kat depan masjid tu bila hari Jumaat. Jadi orang datang sembahyang Jumaat ni, datanglah ramai orang. Hari biasa pun ada, tapi tak besarlah showroom dia. Hari Jumaat tu dikeluarkan banyak-banyak. Jadi ramai orang datang sembahyang tu, dia datang, dia tengok, dia jual lah baju tu selai RM1, selai RM2, dan duit tu masuk dalam tabung muslimat. Jadi orang yang bagi tu, alhamdulillah, ada baju yang cantik kan. Saya pernah tengok, cuma saiz tak ada lah. Saya ni kan susah lah sikit saiz. Tengok saiz dia cantik-cantik baju dia. Yang mana inilah sebenarnya amalan yang selain daripada kita bagi kita dapat pahala kan, kita bagi peluang orang lain untuk dapat pahala juga. Bila orang lain tu beli dengan niat untuk bersedekah, maka dia pun dapat pahala juga. Dan duit yang dapat tu, AJK surau tu, AJK masjid tu digunakan untuk buat program-program, mungkin bagi bantuan anak yatim ke apa, program-program lah yang bersifat kebajikan, maka dapat lagi pahala kita. Sebab daripada baju kita tadi. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itulah pakaian ni kita bagi. Cuma kadang-kadang orang Malaysia ni, itulah dia, part kalau ada bencana alam ke apa semua, part bagi baju ni memang laju.
Sebab apa? Dia nak clearkan rumah dia je sebenarnya. Kan? Aduh, rumah dah penuh ni kan, lemari pun dah beli ada satu. Semenjak kahwin sampai sekarang ni dah 30 tahun hidup rumah tangga, berapa lemari dah beli? Cuba kira. Kan? Banyak lemari dah. Yang robohnya, yang apa kan, semua tu. Jadi sebab tu tuan-tuan dimulakan Allah Taala, biasakan bagi sedekah baju-baju ni. Ada juga kadang-kadang kita bagi sedekah kat orang, baju yang pada orang yang kita kenal, dan dia tahu dia ni pakai baju tu, dia perlukan baju tu, kita bagi kat dia. Saudara kita kan, itu lebih baik. Cuma kadang-kadang terguris kat hati bila kita bagi dia. Ada satu kali tu rumah dia kumpul-kumpul baju kurung dah mengecut kata dia kan, dalam bracket badan dah besar lah maknanya dia kan. Jadi bagi dekat saudara dekat kampung, bagilah bagi. Jadi bila dia ambil lah, terima kasih lah. Saudara tu bukanlah besar sangat macam dia, jadi kalau pakai dia memang agak besar lah. Sekali, 2-3 kali, lepas tu balik kampung tengok baju kurung tadi dah buat lap kaki je. Lepas tu orang rumah kata tak nak lah bagi lagi kan, apa nama ni, baju kurung mahal tu buat lap kaki je kata. Ya, sebab dia tak boleh pakai, besar kan. Sepatutnya apa? Jadi tu kata kena jagalah jaga hati kita kan. Lepas kita bagi tu habislah, tutup cerita kan, barulah dapat pahala sedekahnya. Janganlah kita ungkit-ungkit kan, susah pula jadi tak dapat pahala. Itu yang nama ikhlas tadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulakan Allah SWT bagi makan binatang ni, buat tanaman-tanaman kita tanam dimakan di binatang atau orang, maka itu dapat pahala. Bagi baju juga itu pun dapat pahala. Berlumba-lumba lah kita dapatkan pahala ni tuan. Kadang benda-benda yang kadang-kadang kita pun tak perlu sangat lagi dah, tapi kita tak perlu, tapi kita boleh dapat pahala dari segi tak perlunya kita tu, kerana dengan kita bagi pada orang lain. Kemudian hadis yang ke-38 iaitu memberi perbelanjaan untuk menunaikan haji setiap tahun. Ramai rasanya kalau siapa yang berdaftar dengan tabung haji, rasanya ada ramai yang dah dapat surat suruh pergi kursus haji. Dia belum dapat pergi haji lagi ni, dia suruh pergi kursus haji. Dia dah start mula kursus haji dah. Mak mentua saya pun tadi baru dapat, dia pergi kali pertama pergi kursus haji kan, umrah dah tapi belum pergi haji. Jadi urusan haji ni yang wajibnya hanya sekali seumur hidup, sekali je seumur hidup yang wajibnya. Kalaulah kita ada kelapangan atau kita ni staf tabung haji setiap tahun pergi haji, yang dikira wajibnya itu hanya satu je. Yang lain tu dikira sunat sahaja. Tak dapat pahala wajib tu. Ni wajib tak ada. Sekali je dapat pahala wajib. Macam kita lah pergi tabung haji, sekali tu je ada subsidi kan. Yang lain tu semua tak ada subsidi, dah kena bayar. Kalau tak ada subsidi sekarang ni paling murah berapa tuan-tuan? 22,000 ke apa. Mak mentua saya nak pergi, dia uzur sikit, jadi saya punya kakak ipar nak pergi, dia dah pernah pergi haji, nak temankan mak tu, jadi dia kena bayar 22,000. Yang mak saya tu, mak mentua saya tu kena bayar 10,000 je. Yang kita lah, mana yang siapa yang first time pergi haji dapat 10,000 je, kena ada subsidi di situ. Jadi tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memberi perbelanjaan untuk menunaikan haji setiap tahun. Hadis ini berbunyi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqr wa dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah wa laysa lil haji wa laysa lil hajjati mabrurah thawabun illal jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Yang bermaksud, susulkanlah antara haji dan umrah kerana kedua-duanya menolak kefakiran dan dosa, seperti mana dapur api menolak kotoran besi, emas dan perak. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-738, iaitu hadis ini statusnya hasan sahih. Penerangan, mungkin seseorang itu tidak dapat menunaikan haji setiap tahun, jadi sekiranya dia mampu, hendaklah dia memberikan perbelanjaan haji kepada orang-orang miskin. Akan tetapi yang lebih utama ialah membantu orang yang memerlukan bantuan kecemasan, seperti pembedahan atau membantu orang miskin pada keperluan sehariannya, atau membantu menegakkan syiar Islam. Apa maksud tadi hadis Nabi SAW ini? Ialah mengenai kita kalau ada kemampuan, lepas kita buat haji, kita buat umrah. Lepas tu ada peluang lagi, kita buat haji, lepas tu buat umrah.
Kerana buat haji dan buat umrah ini yang mabrur, maka dia akan kedua-duanya itu menolak kefakiran dan dosa. Seperti mana dapur api menolak kotoran besi, emas dan perak. Antara ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang selalu melakukan umrah dan juga haji, ialah perbuatan amalnya itu menolak kefakiran dan juga dosa. Macam mana? Perumpamaannya adalah seperti dapur yang untuk bakar emas dan perak tu, besi, emas, perak tu kan, yang tu seperti itulah dia menolak akan kotoran. Kalau kita tengok emas tu kan, kalau dia ada kotor, ada kesan calak, ada benda-benda yang melekat kat dia, bila diletak atas api tu dia akan cair. Bila cair, di situ kita tengok macam mana dia pisahkan antara emas tu dengan kotoran-kotoran tadi. Besi pun macam tu. Kalau kita tengok National Geographic ataupun National Geographic ni channel tu sebenarnya bagaimana dia leburkan besi tu nak buat apa-apa kerangka ke apa ke. Kan besi ni kan ada dengan karat dia, dengan apa semua, kotor apa semua tu. Jadi dia leburkan, tujuan sebenar untuk leburkan tu adalah untuk satukan semua besi itu. Dalam masa yang sama dia membuang semua kotoran yang ada di besi itu. Jadi dia boleh asingkan, jadi dia hanya ambil besi yang tulen itu. Yang itulah sebenar dia. Jadi umpamakan orang yang suka mengerjakan haji dan umrah ini, maka dia seperti menghilangkan daripada diri dia kefakiran dan juga dosa. Tapi tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, kata syarah ni adalah lebih baik lagi bila mana dia dah pergi haji, okey, dia dah pergi umrah, walaupun dia mampu setiap tahun pergi umrah, maka adalah lebih baik lagi dia bagi belanja dia yang dihasilkan untuk pergi umrah tu, dia naikkan orang lain pergi umrah, ataupun apakan belanja orang tu pergi haji. Itu lebih besar lagi dia punya ganjarannya. Satu, dia akan dapat pahala seperti mana orang tu dapat. Maknanya kalau orang tu buat haji, dia dapat pahala haji itu juga. Kalau tu buat umrah, dia akan dapat pahala umrah itu, tanpa mengurangkan pahala orang yang pergi tu, yang dia belanjakan tadi tu, yang pergi amalkan sendiri tu, yang pergi buat sendiri haji dan umrah tu. Dia akan dapat pahala sama seperti apa tu, tanpa cacat cela pun. Yang kedua, dia akan dapat pahala sedekah. Yang ketiga, dia akan dapat pahala menunaikan hajat orang Islam yang lain. Rasa-rasalah tuan-tuan, kalau kita dia kan tiba-tiba kita nak pergi haji ataupun pergi umrah lah. Haji tu mungkin susah sikit, pergi umrah nak sangat pergi umrah, walaupun umrah ni sunat, tapi satu benda yang dituntut, sunat yang diberatkan. Tapi duit asyik tak cukup, biar kita nak ramai, kerja pun tak berapa, nak gaji ni tak berapa banyak sangat, lebih kurang makan lebih cukup, kadang cukup kadang tak cukup. Tiba-tiba datang satu orang kan, datang kat masjid ni, tanya dengan Nazir kan, agak siapa yang kita boleh naik ni, tapi jangan beritahu bising-bising kan, siapa yang Tuan Najib rasa yang Tuan rasa layak nak pergi haji dulu. Saya ada ni nak naikkan haji 2 orang 3 orang dari kota. Kalau Nazir itu belum pergi haji dia kata saya lah kan. Dah tentulah dia kata saya lah kata kan. Tapi tak apalah kan, pulanglah kepada yang nak memberi apa infak tu kan, sesuai lah. Jadi kemudian kalau nak pergi umrah dia bagi, mesti dia bagi. Tiba-tiba kita dapat ni orang ni nak bagi kau naik pergi umrah, kau nak pergi tak? Rasa-rasa tak ada orang yang kata tak kan, nak pergilah semua. Dan bayangkanlah kita ni dibiayai oleh orang untuk pergi umrah. Saya rasa kita doakan tak orang yang bayar kita tu, yang tukang belanjakan kita tu kan. Dah tentu kita akan buat sungguh-sungguh kan. Saya tengok satu kisah, dulu ada bersamamu apa benda tak khas ke apa macam itulah dekat TV3 tu, yang mana lembaga zakat apa nama ni, dia ada beberapa asnaf yang ada ni Faizah ni tu apa yang sponsor, naikkan, dapatkan tunaikan hajat orang ni nak pergi umrah. Tengoklah la ilaha illallah kan, yang pergi adalah orang sakit, yang uzur, atau ada orang yang orang upaya, dia ambil pergi umrah tu, ambil penggambaran dan segala, keluar TV tu, menangis-nangis lah orang yang dapat pergi tu, jumpa tu menangis dengan doa dia dengan apa depan Kaabah tu. Tak lepas-lepas dia sebut terima kasih ya Allah kan, kau bagilah rahmat apa semua pada orang yang sponsor tu kan. Bayangkanlah tuan-tuan, orang yang buat macam tu
naikkan orang pergi umrah, pergi haji tu, orang tu doakan sepanjang masa dia dekat sana, dia akan doa, dan benda tu akan jadi kenangan dia seumur hidup. Daripada kita pergi setiap tahun kita pergi, bagus pergi, tapi bila kita naikkan orang, kita belanja orang lain yang pergi, maka kita tengok macam mana orang tu menghargai, dan macam mana Allah SWT akan makbulkan doa orang itu kepada kita. Salah satu doa yang paling mustajab ialah doa orang lain doakan untuk kita, ataupun kita doakan orang lain tanpa orang tu tahu kita doakan dia. Itu yang antara yang mustajabnya. Jadi bayangkan tuan-tuan, kita belanjakan orang pergi umrah atau pergi haji ni macam tu. Dan juga adalah jadi kebiasaan kita nak pergi belanjakan di satu hari, satu kali semua tu, mungkin duit tak ada. Kata, itu ustaz, kalau orang kaya boleh, ustaz, kami ni tak ada duit apa. Satu cara kan, banyak orang Melayu, orang Islam Malaysia ni banyak buat macam tu, dan kita boleh amalkan juga, iaitu bila kita tahu kawan tu nak pergi umrah atau pergi haji, kita pergi dia, kita bagi dia duit. Bagi dia duit kan, bagi dia 100 ke 50 ke, mereka mampu kita lah. Jangan bagi RM2, apa yang boleh beli RM2 kan. Minum kopi teh pun RM1.7 sekarang kita tarik kan, bagi dia 50 ke 100 ke. Ni buat apa ni, apa? Buat belanja masa umrah ataupun haji, bagi macam tu, dengan niat mudah-mudahan, kerana kita, kalau kita tak pernah pergi umrah dan haji lagi, dengan niat duit tu dibelanjakan di sana, maka Allah SWT akan sampaikan hajat kita pergi haji dan umrah juga. Tuan mulakan Allah SWT. Kemudian orang yang terima duit tu, orang yang nak pergi haji dan umrah, orang bagi dia duit untuk pergi haji, untuk belanja sana tu, janganlah dia ambil pula, wah banyak ni kan, boleh pergi lagi sekali umrah ni kan. Tak ada. Bila dapat macam tu, sampai di Mekah atau di Madinah, dia pergi umrah atau pergi haji, cari benda-benda yang boleh dijadikan wakaf dan belanjakan di sana kan. Ada setengah-setengah tu, ada setengah ustaz yang bawa grup-grup umrah ni, dia dah ada kontak-kontak di sana. Yang mana kalau pergi umrah tu, kata siapa yang nak bersedekah atau yang nak mewakafkan sesuatu, bolehlah wakafkan ini, dia bagi tahu yang ni ada dia buat untuk tempat letak Quran ke apa ke macam itulah, rehal ke apa macam itulah, atau Quran sendiri diwakafkan di Mekah dan di Madinah. Dan benda tu tuan-tuan, bayangkanlah kita wakafkan di sana, seluruh dunia datang kat situ dipakai, dan tak non stop. Kalau Quran tu ramai orang pakai kan, silih ganti orang pakai. Bayangkanlah berapa banyak pahala yang kita dapat. Jadi orang yang bagi sedekah tadi dapat pahala, orang yang terima sedekah tadi tu digunakan belanjakan untuk wakafkan di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi di Mekah Madinah pun dapat pahala, dan orang yang pakai tadi tu pun dapat pahala sebab dia menyampaikan hajat orang yang lain tu. Mana dia guna benda tu secara baik, mana baca Quran dan perkara yang diwakafkan itu, semua akan dapat pahala. Jadi inilah nama dia tuan-tuan, kita tahu fungsi masing-masing. Jadi kalau kita pergi rumah ziarah orang nak pergi haji kan, bagi banyak-banyak sikit, tak apa tuan-tuan, dia duit tu tak masuk mana-mana, duit tu akan pergi masuk dalam akaun kita balik besok di akhirat. Mati je kita tahu duit tu pergi mana. Bagilah 200, 300, mana yang mampulah kan. Kalau kita ada setengah orang tu, satu cerita dia hendak sangat pergi haji, tapi dia duit tak cukup. Tapi tiap kali ada orang lang kampung tu nak pergi haji, dia akan pergi jumpa orang tu ziarah, dan dia bagi duit 200, 300, 200, 300, walaupun dia sendiri tak berapa banyak nak duitnya, dengan harapan Allah SWT akan makbulkan doa dia. Satu ketika datanglah surat dan mengatakan bahawa dia layak untuk pergi haji, dibiayai oleh satu pertubuhan yang yang dia memang cari orang untuk pergi macam ni. Ada dulu masa saya pejabat agama dulu, dia ada satu NGO tu apa nama, entah saya pun dah lupa dah. Dia memang tiap tahun dia hantar orang. Dengan kerjasama, ada dengan kerjasama tabung haji, ada yang kerjasama dia hantar orang pergi umrah untuk free ni kan. Dapat tu. Tak tahu tak bila siapa yang mencalonkan dia, tak apa tu, tiba dapat surat macam tu. Bayangkanlah kalau kita dapat macam tu tuan. Hendak sangat pergi, duit tak ada, tapi tiba-tiba dapat jemputan macam tu, agak-agaknya setengah jam mau sujudnya kan. Syukur pada Allah SWT kan. Jadi tuan-tuan memulakan Allah SWT, benda ni Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, niat kita dan apa yang kita buat.
Janganlah kita rasa gundah gulana, apa yang kita buat tu manusia tak tahu. Jangan risau tuan-tuan. Allah tahu. Jadi itulah yang kita lebih penting. Masuk waktu ke? Belum lagi. Tuan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya itu bagi orang pergi menunaikan haji. Dia umpama menolak kefakiran dan tidak akan miskin orang yang selalu buat umrah dan buat haji ni. Maka dia akan menolak. Dan apatah lagi dia suruh orang lain pergi, maka dia akan menolak kefakiran dan juga dosa daripada diri dia. Orang selalu bagi infak ni tuan-tuan. Jarang miskin tuan-tuan. Tak pernah pun jumpa orang miskin. Dia rajin bagi infak ni, tak kedekut. Jarang dia miskin. Tak pernah lagi lah dengar orang miskin kan. Sedangkan Allah SWT dah janji Dia akan gandakan apa yang kita infakkan tu beberapa kali ganda kan? Bukan kali ganda, satu kali, dua kali ganda, tak ada. Minimum 10 kali ganda kan? Ada yang 700 kali ganda, ada yang beribu-ribu kali ganda. Mustahil tak Allah bagi? Tak mustahil. Cuma kita tak tahu nilai dia je lah kan? Kat dunia ni kita tak dapat nak nilaikan. Kat akhirat besok baru tahu nilai dia. Kalau boleh dinilaikan satu pahala RM1, agak-agak berapa kita datang sembahyang isyak berjemaah ni kan, maghrib ni sembahyang maghrib, sembahyang isyak, kita ambil sembahyang isyak berjemaah. Agak-agak kalau di satu pahala tu dikira, satu pahala dikira RM1 nilainya. Katalah kan kita buat pembandingan. Agak berapa banyak pahala kita dapat kan? Berapa banyak pahala? Sembahyang berjemaah dapat 27 kali ganda. Kalau sembahyang kat rumah dapat satu pahala je. Okey. Sembahyang ni dapat 27. Okey. Sembahyang saf pertama digandakan 2 kali. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digandakan 2 kali. Maknanya 27 kali 2 54. Tadi kita masa nak datang daripada rumah ke sini, kita jalan kaki. Kan? Setiap langkah tu dikira satu pahala, dihapuskan satu dosa, dinaikkan satu darjat. Katalah 100 langkah daripada rumah kita ke sini. 100 langkah kali dengan 10. Mana dekat 10 kebaikan. Satu kebaikan kan dapat 10 kali ganda. Jadi 10. 100 kali 10 dah 1000 kan. 1000 campur 57, 1057. Baru pergi semayang je kan. Belum ada pahala-pahala lain lagi dah. Pahala-pahala ada ranting tepi jalan tu kita tolak dia. Lepas tu pahala sebab malam-malam ni kita jalan tu 1057. Itu saja yang kita kira pun. Kalau dijadikan 1057 tu satu pahala RM1 dah RM1057. RM1054. Satu kali semayang. Isyak aja. Saya rasa ramai tak orang datang masjid. Kalau nilai dia satu pahala RM1, ramai tak orang datang masjid? Oi, ramai tuan. Masjid ni 4 tingkat pun tak cukup lagi. Sekali semayang RM1054. Baru kira yang tu je baru kan. Semua orang tak naik motor dah, tak naik kereta dah, jalan kaki je semua daripada rumah. Sebab tahu nilainya. Rumah aku 200 langkah. Rumah kau apa? 1000 langkah. Rumah aku 50 langkah je. Aku pusing dulu lah, pergi satu kampung dulu, pusing dulu, tu baru datang masjid. Sebab dia nak dapatkan pahala satu langkah tu RM1. Langkah pun pendek je langkah. Kan? Tak ada langkah pemanjang pun. Tak ada. Sebab dia tahu nilai. RM1054 satu kali semayang. Kali 5 kali semayang. Agak berapa kan? Aku tak nak kerja lah. Kau kerja apa sekarang? Saya ahli jemaah masjid, semayang tetap, semayang berjemaah secara tetap kan. Itu jawatan dia sekarang. Sebab setiap kali tu ada malaikat tunggu kat luar tu bagi dia duit. Kan nilai tu. Katalah macam itulah nilai dia. Ada tak orang lagi nak datang, tak datang masjid? Semua orang datang masjid datang. Jadi itulah dia tuan-tuan, sebab dia tahu nilai dia. Kalau kita letakkan dia satu pahala tu RM1. Tapi sekarang tak ada nampak nilai tu. Dah mati besok baru tahu tuan. Sebab itulah membezakan orang yang tahu nilai dengan orang yang tak tahu nilai dia. Maka itulah sebab kita kejar kan. Kat dunia ni orang kerja ni gaji 500. Orang ni kerja ni gaji 700. Orang ni kerja ni dapat 1000. Kerja lebih kurang sama je. Mana orang nak ambil kerja? Orang tentu orang nak ambil kerja yang 1000 tu. Kan? Lebih sikit kerja pun tak apalah. Dapat 1000 gaji. Ini manusia tuan-tuan. Dan memang ini lumrah manusia. Memang Allah jadikan begitu. Sebab itu kita berlumba-lumba melaksanakan apa yang kita
diperintahkan padanya, sebab ada nilai di situ tuan. Kita bagi laluan untuk azan dulu insya-Allah. La ilaha illallah sallallahu Jadi tuan-tuan dan mulakan Allah SWT, kita sambung sikit lagi sebelum kita berhenti untuk sembahyang isyak insya-Allah. Jadi bantulah kita, bantulah orang lain, nescaya Allah SWT akan bantu kita. Tapi kalau kita tahu dalam kampung tu ataupun dalam kita nak bagi sedekah atau nak naikkan orang haji atau umrah itu, tiba-tiba ada orang yang lebih memerlukan dari segi keperluan harian dia, nak sekolah ke, dia sakit tak cukup belanja, nak beli pampers ke, beli susu yang khas tu ke, atau apa-apa lah yang belanja-belanja dia nak pergi hospital apa semua tu, maka lebih afdal kita bagi yang itu dahulu berbanding dengan kita apakan dia haji ataupun umrah. Tapi kalau orang tu memang dapat giliran pergi haji, kita bagilah dia kan. Tapi kalau macam umrah tu, kalau kita nak naikkan orang pergi umrah, bagi dia peluang untuk naikkan umrah, tapi ada orang miskin yang lebih memerlukan, maka kita bagi yang lebih memerlukan itu dahulu. Tuan-tuan dan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya satu lagi hadis yang pendek, hadis yang ke-39 yang bermaksud membelanjakan harta di jalan Allah. Hadisnya berbunyi, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa
ghaziyan fi sabilillah bi khairi faqad ghaza, maka Rasulullah SAW, yang bermaksud sesiapa yang menyiapkan seorang pejuang maka sesungguhnya dia juga telah berperang. Siapa yang menjaga keluarga seorang pejuang maka sesungguhnya dia juga telah berperang. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2853, dan hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-4902. 4902. Tuan dan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia menceritakan tentang kalau kita memberi belanja atau mempersiapkan orang tu nak pergi berjuang di jalan Allah, maka seolah-olah kita akan dapat pahala daripada apa yang dia buat itu, tanpa mengurangkan pahala orang yang pergi berjuang. Sama juga kalau orang yang menjaga keluarga pejuang itu, maka dia juga akan dapat pahala sebagaimana dia seolah-olah dia telah pergi berperang tadi. Ini hadis seperti ini ditafsirkan juga, orang-orang yang pergi berjuang di jalan Allah ini, kalau macam dalam kisah kita sekarang ni, dalam zaman kita sekarang ni, nak pergi perang tak banyak peluang, sebab kita tak ada dalam keadaan berperang. Bolehlah kalau kita ni jenis orang nak pergi Palestin kan, banyaknya tak berani pun, cerita berdegar-degar, hantar pergi Palestin diam langsung kan. Tak apalah, orang lain dululah, kau dulu lah, tak berani, tak usah kan pergi perang, pergi misi-misi kemanusiaan, pergi ke tempat gempa bumi, ada tsunami apa, itu pun risau lah, masih ada yang takut juga kan, takut kan datang ada gempa bumi, gunung berapi ke apa kan, langsung takut. Tu belum pergi perang. Jadi kalau perang tu lebih lagi lah takutnya. Jadi walaupun begitu, kalau dia tak ada kesempatan, dia tidak boleh berjuang kan. Dia kan orang berjuang di jalan Allah ni dengan harta, nyawa, dengan masa dia, maka tiga perkara ni kalau dia berjuang, maka dia akan dapat pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Kalau orang dia kadang setengah orang, dia tak dapat pahala, dia tak dapat nak berjuang dengan masa dan nyawa dia, mana dia tak dapat pergi sendiri, diri sendiri tak boleh pergi, maka dia punya berjuang melalui harta dia, mana dia bagi harta, siapa nak pergi perang apa semua tu dia akan siapkan, siapa yang ni dia jaga keluarga yang tinggal, begitu begini, maka orang seperti ini juga dia akan dapat seperti mana orang tu pergi perang, kerana dia memudahkan orang tu nak pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting tuan. Sekarang ni ada satu kalau kita tengok nak pergi perang susah, jarang kita ada berperang kan. Nak pergi perang-perang yang disebut-sebut kan, yang ada keliling kita ni, tak ada lagi yang betul-betul nak pergi perang Syria lah, nak pergi perang Palestin lah kan, belum lagi dapat betul-betul yang dapat perginya tu. Maka itulah dia tuan-tuan, kalaulah kita ada orang antara yang dinisbahkan sebagai pergi berjihad jalan Allah itu juga adalah orang yang keluar menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga dikira sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang ada macam kan, ada pelajar-pelajar yang kurang dia punya keperluan dia belajar benda-benda yang elok, yang baik, dan dia pun rajin belajar, kita rasa, maka bila dia ada kekurangan tu, budak-budak baru nak daftar MRSM, baru nak masuk sekolah asrama penuh, bukan sikit belanja kan, masuk universiti kan, nak beli barang-barang kelengkapan, bayar yuran sikit apa semua tu, walaupun mungkin yuran ni sebagian besarnya disubsidi oleh kerajaan, tetapi ada keperluan-keperluan lain nak beli cadar asrama lah, nak beli beldi lah, beli tu lah, beli ni, pakaian dia, seragam lah, apa semua sekali, semua tu kita dapat bantu dia, maka seolah-olah kita akan dapat pahala juga bila dia belajar tu. Dan belajar je nanti dia akan amalkan belajar itu, dan dia ajar orang lain pula, kita juga akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam mana yang orang tu buat. Jadi tuan-tuan, bila Allah SWT, sebenarnya rahmat Allah tu besar kan. Dia bagi lapangkan kita macam-macam cara untuk kita tambah kita punya amalan kita. Ndak dengan tak ndak, boleh buat ke tak boleh buat saja, yang kita tinggalkan macam tu. Salah satunya tuan-tuan, kalau datang-datang ke masjid-masjid ni, ada geng-geng yang tablik ni kan. Yang tablik ni, kita tak mampu buat macam dia, jangan susahkan dia. Kita kita ialah nak suruh belanja dia tu, bukanlah maksud dia, tapi kalau dah boleh belanja dia lebih bagus lagi, kerana dia orang ni melapangkan masa dia, harta dia punya kekayaan dia pergi tu semua tu, bukan ada orang sponsor tu, dia boleh datang pakai duit sendiri semua tu kan, sendiri semua tu. Kita tu kadang-kadang ada masjid-masjid
dia tak berapa friendly sangat dengan ni. Saya dulu masa saya bertugas, saya cakap jangan dialau, sebab mereka ni mudahkan kerja kita. Dia datang ramai tu, dia tidur kat masjid, berpesin sangat pakai di masjid. Bukan dia tidur pakai aircon malam dekat sini pakai aircon kan, macam kat hotel, tak. Dia tidur dekat tak pakai kipas je. Dan dia menyebabkan bila dia ada kat masjid tu, tak berani orang nak cungkir tabung, sebab dia ada di situ kan. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah SWT, mudahkan dia, jangan disusahkan dia. Bagi rasa ni tempat ni boleh duduk sini, duduklah 2-3 hari. Biasanya di satu tempat tu akan 2-3 hari je. Jadi kita mudahkan. Ada masjid yang kerana dia berbesar hati dalam Ahlul Langat ni, dia siap apa lagi belanja jemaah-jemaah tu. Tak adalah belanja berat.